hakim. Yang tu saya nak beberapa prinsip penting kita berbalik kepada kita katakan hak asasi di dalam perlembagaan Malaysia. Di Malaysia ni kalau kita bercakap dari segi undang-undang, dari segi hak asasi, memanglah konsep-konsep asasi itu dia diperkenalkan melalui peruntukan perlembagaan. Beberapa hak yang dinyatakan di dalam perlembagaan, tetapi sebelum daripada tak bermakna orang Melayu atau tanah Melayu ini tidak memberikan hak kepada rakyat, sebab kalau ikut sejarahnya terdapat dokumen-dokumen perundangan seperti hukum kanun Melaka yang memberikan hak yang jelas kepada rakyat. Bahkan dari sudut bagaimana nak kuatkuasakan undang-undang, terdapat peraturan mereka yang nak dibicarakan, cara mereka nak ditangkap macam mana, hak mereka untuk bela diri dan keperluan hakim untuk mendengar saksi. Ini semua peraturan yang saya sebutkan tadi berteraskan pada prinsip Islam yang ada dalam hukum kanun Melaka, yang kalau kita perhatikan bila berteraskan pada prinsip Islam, dia tak sebut dalam perspektif hak, tapi dia sebut dalam perspektif tanggungjawab. Tapi bila dilaksanakan, selesai masalah yang berkaitan dengan hak asasi. Ini berlakulah dalam negara kita sebelum daripada kedatangan British. Jadi kalau kita kata hak asasi ini hanya wujud selepas daripada British datang atau selepas mereka, itu tak betul. Hak asasi telah wujud sekian lama, cuma dilaksanakan tanpa menggunakan slogan hak asasi. Bahkan kalau kita tengok lebih awal lagi, Batu Bersurat Terengganu bertarikh 1303 Masihi. Lama tu, 1303 Masihi, ataupun ada pengkaji kata 1308 Masihi, yang di atas batu bersurat tu dicatatkan undang-undang. Bila dicatatkan undang-undang, maknanya ada rule of law. Bila ada rule of law, maknanya ada perlindungan hak rakyat dan sebagainya. Ini sebenarnya bagaimana bumi Melayu ni, tanah Melayu ni sebenarnya telah lama terlaksana konsep-konsep ini. Bahkan kalau kita perhatikan Kesultanan Melayu ini merupakan kesultanan yang mempunyai sejarah yang panjang, yang mana sebahagian sultan, bahkan sebahagian sultan itu merupakan di kalangan golongan ulama, mereka yang ilmu. Seperti di Terengganu ada Sultan Zainal Abidin yang terkenal, seorang yang adil, alim, dan juga mentadbir dengan cekap negeri Terengganu. Bahkan di negeri-negeri lain seperti Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah dalam sejarah Melaka. Kenapa mereka hebat? Kerana mereka ni punya asas agama yang hebat. Ini sejarah Kesultanan Melayu, dan mereka tentunya mentadbir berdasarkan keadilan dan juga prinsip agama itu yang berteraskan pada konsep tadilah karamatul insan, al-adalah, dan juga konsep al-ihsan tadi. Dan bila kita ada perlembagaan yang diperkenalkan pada tahun 1957 ini, dalam perlembagaan menyentuh tentang beberapa yang disebut sebagai fundamental right ataupun hak asasi, yang beberapa artikel termasuklah asas kepadanya ialah artikel 5, right to life and personal liberty, hak ada kehidupan dan juga kebebasan, dan juga ada hak-hak yang berkaitan dengan politik seperti dalam perkara 10, freedom of speech, assembly and association, dan termasuk juga freedom of religion yang ada di dalam